Assalamualaikum dan selamat pagi. Today, our lecture continue on BSR 659, Professional Office Management. So, for this topic, we will be discussing further on how and what is the requirement to set up a company, which is in this case, how to set up bidding, surveying, consultation for a firm. So maknanya sebagai pelajar degree tahun akhir, kita juga mendedahkan kepada para pelajar macam mana nak buka satu syarikat ataupun syarikat perundingan BS. Ini penting sebab ada juga di antara senior-senior kamu yang dulu-dulu dah buka syarikat sendiri. Tapi untuk batch-batch ni kita masukkan sekali topik ni dalam you all punya professional practice ni supaya supaya kamu dapat dengan lebih jelas macam mana nak buka sebuah syarikat BS. Setting up an office. So mana-mana di Malaysia ni, mana-mana syarikat yang kita nak buka, kita perlulah berdaftar dengan SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia. SSM ni nama yang biasa kita pakai lah. And then open bank account. And then last kali office ataupun space punya address, alamat. Bila kita dah buka dengan SSM, kita kena buka pula bank account. And then kita kena ada alamat pula lah. Office kamu tu dekat mana? Kita kena sewa lah ataupun ada ruang untuk dia beroperasi. And then SSM registration. Type of company. Kita ada ROB, kita ada juga ROC. ROB ni maksudnya Unlimited Liability ataupun Registration of Business. ROB ni selalunya untuk syarikat enterprise. Enterprise ni maksudnya syarikat tu kalau dia rugi ataupun sebagainya, dia juga akan menyebabkan owner of the syarikat terlibat sama. Maksudnya katalah syarikat mengalami kerugian and then third party claim kerugian tu bayaran daripada kita. So kita sebagai owner pun kena bayar balik hutang tu walaupun dengan duit poket kita sendirilah. Sebab dia unlimited liability. And then limited liability ni ada dua, kalau kat Malaysia private limited dengan public limited. Private limited ni maksudnya sedang berhad lah. Sedang berhad. Public limited ni maksudnya berhad. Berhad ni maksudnya company yang lagi besar yang dah listed dekat Bursa Malaysia. Contoh macam Samdabi Berhad, Telekom Berhad, TNB dan sebagainya. Semua dah listed cakap besar-besar lah. Maksud dia gitu. So syarikat-syarikat yang limited liability ni maksudnya segala kerugian dalam syarikat ni hanya tertakluk kepada syarikat sahaja. Akaun syarikat sahaja. Liability syarikat sahaja. Dia tak masuk sampai ke individu ataupun owner punya akaun dan sebagainya. SSM form for ROB registration. So bila kita nak register syarikat ni, dia ada form lah, pendaftaran perniagaan. Ini tertakluk kepada SSM lah. Kita kena nyatakan nama kita, alamat kita sebagainya lah, jenis perniagaan yang jalankan ini sudah ROB. And then bila kita dah siap isi borang, daftar apa semua, nanti SSM akan keluarkan surat yang menyatakan dah perakui baru permohonan kita tu dah berjaya, nama syarikat kita sekian-sekian apa semua, alamat dekat mana apa semua. Inilah sijil kita yang melayakkan kita untuk melaksanakan perniagaan sebab kita dah register dengan SSM. Kalau ROC pula, ROC tu maksudnya yang limited tadilah. Dalam kes kita ni mungkin contohnya Sdn Bhd lah. Maknanya dia lagi detail daripada ROB. Sebab dia kena ada shareholder, dia kena ada paid up capital, dia kena ada corporate secretary, maknanya kena ada company secretary lah, company secretary ataupun account yang kena buat setiap tahun untuk rekodkan. Biasanya ROC ni kalau kita buat company yang kecil-kecil ni, kalau account tu dalam 2,000 ke 3,000 lah setahun bayarannya yang kita kena keluarkan, bayar kepada chartered accountant untuk sahkan akaun kita tu, bisnes kita tu, duit yang coming in dan juga expenses yang kita belanjakan. Sebab itu banyak
company-company yang baru nak set up, biasanya dia akan buat ROB dulu. Sebabnya kos nak maintain syarikat tu rendah. Tapi kalau kita ada peluang, maknanya job yang besar dan sebagainya, kita yakin dan kita ada modal, boleh terus buka ROC, senang berhad, tapi kosnya agak tinggi sikit lah nak maintain the company. Sama juga dengan ROB, bila mana kita buka senang berhad, contohnya tadi, ini High Tech Empire Consultant Senang Berhad, ini salah satu company BS di Malaysia lah. So maknanya bila kita register dengan ROC, dia akan keluar juga sertifikat pelakuan yang sama macam tadi lah. So begitu syarikat ni dah boleh syarikat senang berhad dan dia dah boleh beroperasi lah sebagai sebuah syarikat. Bila kita ada syarikat, kita kena ada bank account. Maksudnya account bank lah. Tapi account bank yang kita ada sekarang ni, yang kita punya tu, kita panggil saving account. Yang ini maksudnya kita kena ada current account ataupun account semasa untuk tujuan perniagaan. Maknanya duit keluar, duit masuk, semua direkodkan. Current account ni mana-mana bank pun ada. Maybank, CIMB, Bank Islam, Public Bank, semua bank ada lah untuk current account ni. And then dia akan bagi checkbook. Maksudnya bila kita ada bisnes nanti dia akan bagi satu, dia panggil check bag lah atau checkbook, maknanya buku cek kita tu. Dia tebal lah. So kita juga kena pastilah, kena namakan siapakah cek signatory, siapakah yang boleh tanda tangan cek syarikat kita tu. Mungkin kita, mungkin partner kita dan sebagainya. Office. Bila kita ada syarikat, kita juga kena ada office. Office ni maknanya, office tu yang alamatnya tu yang kita pakai dalam pendaftaran kita, dalam bisnes kita, dalam profil kita, pakai alamat yang sama. Sebab kalau syarikat tak ada office ataupun guna alamat rumah, maknanya syarikat tak berapa bagus lagi lah. Maksudnya masih lagi inilah. Biasanya kalau syarikat-syarikat ni kita akan sewa ruang rumah kedai ke, kedai pejabat ke dan sebagainya lah, ataupun office building ke. Sebab kita nak alamat dia tu. Mungkin pusat perniagaan apa benda ke, jalan benda ke. So orang tahu, ini memang office, ini memang pejabat, ini memang kedai dan sebagainya. Kalau kita buat alamat rumah, dia tak represent sebagai business lah. And then, planning resources and financial. Tadi kita dah beritahu, kalau kita buat syarikat ROC, kita mungkin kena pakai paid up capital. Maknanya modal bayar kita lah. Berapa banyak modal kita nak keluarkan. Mungkin RM100,000, RM50,000 ataupun RM2 ke RM10 tak kisahlah. Mesti ada paid up capital. Paid up capital ni menunjukkan kekuatan syarikat tu lah. Lagi banyak paid up capital, maknanya syarikat tu ada duit. Dan kalau klien tengok, confident untuk bagi job, untuk bagi consultation punya job kepada syarikat tersebut. And then resources. Resources ni bagi dua lah. Satu sudut kewangan, satu lagi staff. Staffing kita. Kalau kita company BS, kita kena ada lah penolong juruukur bangunan ataupun assistant bidding surveyor. Satu lagi bidding surveyor ataupun senior bidding surveyor. So maknanya ataupun director. Kita kena susun lah staff kita tu. And then tools and equipment. Ini biasanya kalau syarikat BS, kita kena ada basic tool lah. Basic tool ni biasanya yang kita buat dalam survey yang kita pakai. Selalunya contohnya macam laser distance, protimeter, lagi apa lagi. Mungkin kita panggil tomografi tomografi laser tu. Maknanya kita boleh tengok masuk bangunan, boleh measure tahap kelembapan, kepanasan bangunan dan sebagainya. Ini basic-basic alat lah. Biasanya alat ni company BS dia akan beli sikit-sikit. Sebab alat-alat ni mahal. Kebanyakan daripada UK lah, daripada sebagainya. So mahal, alat mahal. Jadinya alat-alat ni juga ada cost. Sebab kita kena calibrate dia. Dia masa ke masa calibration. Calibration maksudnya alat tu kita kena setting balik. Katalah kita dah pakai berapa jam contohnya. Katalah kita dah pakai 50 jam. Lepas 50 jam, alat tu kena hantar balik kepada supplier untuk dia set balik. Kalau kita tak calibrate, nanti alat tu mungkin bacaannya tak tepat. So ini semua cost kepada syarikat. So biasa kita akan beli secara berperingkat dan berkala lah.
ikut keperluan projek dan sebagainya. So apa itu padat capital dia kata tadi? Maknanya dia berkata the actual amount of fund or capital injected into a company by the shareholders. Kalau syarikat Saham Break kita tu ada dua orang shareholder, seorang katalah 55%, seorang lagi 45%. Kita agreed padat capital tu 100,000. So seorang dah bayar 55,000, seorang lagi bayar 45,000. The fund may be then utilized for the day operation of the company to pay salary, debt and other expenses. Semaknanya duit tu digunakan lah, pakai untuk bayar gaji, untuk bayar bill office, untuk perbelanjaan minyak, pergi inspection dan sebagainya lah. So digunakan lah padat capital tersebut. What is the minimum padat capital kat Malaysia ni? There is no minimum padat capital, dia kata. So tak ada padat capital. Bukan boleh sikit, bukan boleh banyak dan sebagainya. So bergantunglah. Cumanya kalau banyak padat capital kita dalam syarikat, itu represent that our company having certain credibility, that the client boleh confident ataupun restore confident for the client to engage with the company. So dia represent kita lah, maksud dia gitu. To register as a consultant under MOF code 330208 dekat Malaysia ni, selain pada SSM, kita juga ada MOF, Ministry of Finance ataupun Kementerian Kewangan, yang juga mengawal selia mana-mana syarikat di Malaysia ni. Contohnya dia kata, kalau kita daftar syarikat kita ni sebagai konsultan, perunding. Perunding maksudnya orang yang bagi perkhidmatan lah. Perunding arkitek, perunding QS, perunding town planner, perunding landscape arkitek, perunding BS, perunding apa lagi? Perunding engineering, civil engineering firm, electrical engineering firm, macam-macam perunding lah dah. So kalau perunding, bawah MOF, kod dia 33028. There is a requirement for a company to have at least padat capital 20,000. So maknanya kalau kita register bawah MOF dan consultant, minimum padat capital kita kena ada RM20,000 ataupun RM50,000. Data account balance for 3 months. Maksudnya untuk tempoh 3 bulan berturut-turut tu, duit kita dalam account kena ada padat capital kena ada RM20,000. Baru melayakkan kita untuk dapat kod MOF 330208. Kod ni penting especially bila kita nak bid ataupun kita nak bid for tender government project. Katalah kerajaan keluaran membuat bidding condition assessment for school ataupun for government building, dia katakan. So banyak syarikat BI nak masuk. So syarikat nak masuk tu dia akan nyatakan syarat-syarat kat situ, mesti berdaftar dengan MOF kod 33028. So maknanya sebagai company BS, kalau kita nak masuk, nak bid for the project, kita kena register lah dengan kod tu, MOF tu. Ini tajuk dia ataupun kepala dia panggil konsultan perundingan. And the resources, berapa ramai staff kita nak ada. Biasanya kalau company yang baru set up ni, in general I can say that the company must be run by the owner itself for a few months ataupun for a year or for 2 years. Then when the company is expand or the public recognize your service, then only you can recruit additional staff to be part of your team. Biasa gitulah. Mana-mana company pun biasanya dia akan mula dengan pemiliknya dulu yang buat kerja. Buat kerja semua dulu. Bila mana orang dah recognize, orang dah tahu syarikat kita, orang dah tahu nama baik kita, quality report kita, perkhidmatan kita pun menepati quality standard dan sebagainya, barulah kita boleh ambil staff. Bila ada staff ni, kita ada permanent, ada juga kontrak. Permanent ni maksudnya staff yang kekal lah. Kekal ni maksudnya kita ada projek ke, tak ada projek ke, so we have to pay the monthly salary. On the other hand, contract basis staff depending on the project. Maybe the project requires 1 year to complete. So a group of staff to be engaged for 1 year. Upon completion of the project, the contract will be terminated. So maksudnya bila kerja dah siap, bila dah habis semua kerja, kontrak pun tamat dengan sendirinya. So bila kita ada staff, kita kena set lah berapa salary kita, berapa allowance kita,
and apa benefitnya staff tu kerja dengan kita, ada tak bonus kepada dia, medical dia, EPF-nya, SOCSO-nya berapa, sebagainya lah. So kita kena comply lah dengan basic requirement. Benda-benda tu semua tu takluk. Di Malaysia kena potong EPF, kena sumbang pada SOCSO, mungkin ambil insurans pada staff bila nak buat inspection. Bangunan tinggi ke, tempat yang bahaya ke, yang ada risiko, kena ambil insurans pada staff. Itu dari sudut insurans kena risk masa buat kerja. Mungkin kita ambil juga medical untuk staff, outpatient contohnya. Maksudnya berapa limitnya dan sebagainya, kita kena nyatakan lah sebagai owner syarikat. Tools and equipment, sebagai owner syarikat kita kena ada basic office lah, komputer, printer, mungkin aircon, meja dan sebagainya lah. So all this need to be provided by the owner. And then second one, inspection equipment. I mentioned tadi lah, basic equipment we have to provide as a building surveyor. Because why? Because as a building surveyor, when we perform inspection, we are technical personnel. Technical person, so that means we have to equip our team or our company with certain basic equipment to perform surveying work, to perform building inspection work. Barulah nampak atau barulah kita ni represent building surveyor. Apa benda report yang kita buat tu berdasarkan kepada reading equipment yang kita bawa tu. And then the reading, the equipment must be calibrated according to the schedule. Maksudnya supaya bacaan kita tepat. Jangan nanti sebenarnya bangunan itu tak lembab, tapi kita punya reading menunjukkan dia lembab. Contohnya katalah 90% dia punya apa? Relative humidity dia, RH dia kan. Padahal dinding itu baru 40% atau 30%-nya dia punya RH, relative humidity dia, tapi sebab alat kita tu tak calibrate, rosak dan sebagainya, so dia menyebabkan kualiti kerja kita ataupun report kita ataupun laporan kita tu is not reflecting the actual situation. So that one must be considered by the BS consultation firm. So that's why all inspection equipment must be in a good quality and must be calibrated accordingly. Job description. Sebagai company, kita mesti adalah our niche. Niche ni maksudnya special kita apa, kajian kita apa, kepakaran kita apa, scope of work, and then designation and job description. Contoh company niche, dia kata scope BI ni banyak, sama ada building performance, building control, building maintenance, kan, insurance dan sebagainya. Contoh katalah kita nak ambil company kita ni positionkan sebagai pakar dalam sudut building condition assessment. So kita kena beritahu lah dalam profil kita yang kita ni memiliki 2 orang jurukau bangunan, 5 orang penjurukau bangunan, mereka ni ada diploma, ada ijazah, register dengan RISM, ada SR contohnya, bosnya pula registered building surveyor, ada CHOP dan sebagainya. Mereka juga dah pengalamannya berapa tahun, this projectnya apa, itu niche kita lah. So kita kena fokus kita punya ni, bagi tahu kalau kita fokus building condition assessment, so itulah kepakaran kita kat situ. In contrast, kalau kita fokus on building performance, kita ni pakar dalam mengukur ataupun dalam menambah baik prestasi bangunan. Contohnya kita katakan kita ni pakar dalam mengukur prestasi bangunan dari sudut penerimaan pengguna akhir, end user or building user. So kita boleh buat apa kita panggil tu, apa ni, ada post occupancy evaluation, POE contohnya lah. Bangunan dah siap, kita boleh buat survey, kita boleh tambah baik sudut design, dari sudut accessibility, dari sudut defect dan sebagainya. So kita kena fokus what is our niche dalam bisnes kita tu. And the scope of work, maknanya betul lah. Scope kita apalah tadi lah, dah beritahu tadi lah. Dalam banyak tu benda yang kita boleh buat, ya, maksudnya gitu. And then designation and job description. Each designation must have their own job description. So kita beritahu lah, setiap kerja kita, setiap staff kita, setiap apa yang kita buat tu ada job description-nya. Contohnya kita katakan penolong jurukau bangunan kerjanya buat survey di lapangan, to perform building condition inspection.
juruukur bangunan, building surveyor, to vet through, to verify the report and to sign the report. Maknanya kalau juruukur bangunan yang degree holder, mungkin dia duduk kat office, sekali-sekala pergi site, kerja dia tengok report tu dan sahkan report tu maksud dia. Mesti ada clear lah job description kita tu. And then every good company, every good consultation firm, they must provide with organization chart. Maksudnya bosnya siapa, penolong bosnya siapa, skop kerjanya apa, ada HR, ada bahagian office dan sebagainya. Betul itu pun kena dijelaskan. Contoh macam ni lah. Nampak? Ini contoh company architect. Maksudnya ada head architect, construction manager, senior architect, bawahnya siapa, keraninya siapa, semua draftman semua ada. So ni company yang bagus lah. So bila klien tengok, tahu oh company ni organisasinya cukup. Ada orang buat kerja, ada orang yang sahkan report, ada bosnya dan sebagainya. Ini contoh company lain pun sama jugalah. Sama jugalah contoh company apa, company engineer kan ni. Maksud dia gitu, project architect pun sama jugalah. Company profile. Sebagai company yang bagus, sebagai company yang ada credibility, we have to provide company profile. Macam assignment yang kamu buat tu. Company profile tu maksud dia, dalam tu ada semua pasal syarikat lah. Introduction of the company, location of the office, surrounding development, photo of the office, photo of the equipment, alat-alat yang kita ada, inspection tool equipment yang kita ada, and the list of our previous project, the competency of our staff. Maksud dia staff kita tu bagi tahu lah kelulusannya apa, kepakarannya apa, how many years in service, what is your niche market of your company, what is your vision, mission, semua kena ada lah. So lagi jelas lah. Nampak? Ni ada corporate culture, goal, philosophy of the syarikat, purpose, mission dia. Semua kena ada lah. Network kita, service kita apa benda. So development of the company asalnya daripada mana, berapa tahun dah set up tahun 2020. That mean company ni pun katalah dah 5 tahun dalam perkhidmatan apa ni, ukur bangunan, kerja-kerja building inspection ni. Kena declare benda tu. Supaya bila kita jumpa klien, when we meet our client, our potential client, the moment you surrender the report, the client can assess the credibility of the company by looking at your company profile. Everything must be there. Starting from zero up until today. So everything must be declared, must be well presented in the company profile. Nowadays, company profile can be provided in two forms, whether the hard copy and now whether the virtual ataupun based on the video dan sebagainya. So kita boleh provide lah. All these things can be increase the credibility of the company and at the same time install confidence to your client, to your potential client. Sebelum orang tengok video kita, orang tengok kita punya report, kita punya company profile, so boleh menambahkan lagi lah keyakinan pihak klien. Sama juga lah. So okay, that's that for our lecture for today. Thank you very much and Assalamualaikum.